الحمد لله القائل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual atau berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengaruh dan ta'assub penyemarak kesesatan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian dan aku telah cukupkan nikmat aku kepada kalian dan aku redha Islam itu menjadi agama kalian. Pengaruh adalah kuasa yang lahir daripada seseorang terhadap seseorang tertentu kerana sebab-sebab tertentu. Pengaruh boleh lahir dengan sebab kesan baik ataupun kesan buruk, sesuatu yang dipahami, diyakini dan diamalkan oleh pempengaruh, iaitu orang yang mempengaruhi ataupun influencer. Maka lahirlah satu keadaan yang disebut sebagai terpengaruh kepada sesuatu. Sama ada terpengaruh pada sesuatu yang benar ataupun baik, atau yang salah, baik dalam perkara dunia maupun perkara berkaitan dengan agama. Ta'assub atau fanatik pula diartikan sebagai kuat pegangan atau keyakinan yang keterlaluan terhadap sesuatu oleh seseorang. Ta'assub adalah budaya buruk dan negatif dalam masyarakat Islam sejak dulu lagi. Ta'assub juga boleh dikaitkan dengan sikap dan keterlaluan dan melampau dalam sesuatu pegangan dan pendirian yang biasanya dikaitkan dengan agama. Sikap fanatik ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Maidah ayat 77 yang berbunyi, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau kepada dalam agama kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu satu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga sekarang mereka telah sesat jauh dari jalan yang betul. Sikap melampau juga bertentangan dengan sifat adil dan sederhana sebagaimana dituntut oleh Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu, iaitu umat Islam, umat pilihan lagi adil, agar kamu menjadi saksi atau atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ajaran sesat adalah satu istilah yang mengundang banyak takrifan dan definisi. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditarifkan sebagai segala sesuatu yang diajar, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Sesat pula ditarifkan dengan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah, iaitu tersilap jalan, terkeliru dalam perbuatan, kepercayaan dan lain-lain, serta menyimpang daripada jalan yang benar. Maka boleh dikatakan ajaran sesat adalah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didatangi menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditakrifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebagai ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam ataupun bukan Islam, yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam.
sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bertentangan dengan mazhab yang muktabar, dan bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hadirin sidang Jumaat sekalian, mutakhir ini fakta menunjukkan bahawa sikap mudah terpengaruh dengan sesuatu dan sikap ta'assub telah menjadi masalah yang bukan sahaja membawa kepada perpecahan ummah, bahkan telah membawa kepada budaya saling menyesatkan sesama Islam, dan kuatnya satu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam tetapi bercanggah dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Fakta menunjukkan kepada kita bahawa ta'assub kepada kumpulan-kumpulan tertentu telah menjadikan umat Islam hari ini terus berbalah. Ta'assub kepada watak dan tokoh ilmuwan tertentu juga membutakan hati sebagian umat Islam antara kebenaran yang palsu atau untuk kepentingan dunia seorang atau kumpulan berbanding suatu yang hak kebenaran serta ruang untuk berbeza berpandangan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mencari pengaruh untuk kepentingan diri mudah terpengaruh kepada sesuatu tanpa ilmu, dan sikap ta'assub amat berbahaya kepada umat Islam. Sikap buruk ini tidak boleh dibiarkan berlaku sama sekali kerana ia boleh menghentikan prinsip-prinsip anjuran agama dalam menuntun ilmu sebagai penyuluh kepada kebenaran, menggagalkan pelaksanaan agama secara menyeluruh, mematikan sikap berlapang dada bersatu dalam kepelbagaian pandangan dan perbezaan, menyemarakkan sikap sentiasa berpersangka baik, menghakis sifat berlemah lembut dalam mengajak kepada Islam, tidak menjaga hak saudara se-Islam dan tidak menghormati keputusan pemerintah dalam urusan mengenai agama Islam. Pempengaruh biasanya adalah individu yang akan memanfaatkan mereka yang terpengaruh. Ditambah dengan keta'asuban, mereka yang terpengaruh dan ta'asub akan menjadi ejen-ejen yang mengembangkan pengaruhnya, akan menjadi pihak yang memberi tekanan, persepsi dan provokasi kepada pihak berautoriti. Pempengaruh akhirnya mendapat kedudukan dan tempat untuk kehidupan dunia dengan kepatuhan membabi buta pengikut. Akibatnya, selain perbalahan antara sesama umat Islam yang tidak kunjung padam, rekod Jabatan Agama Islam Selangor mencatatkan banyak kes-kes melibatkan ajaran sesat kerana diterima oleh segelintir masyarakat. Sebahagiannya melibatkan dakwaan individu tertentu yang tidak masuk akal sama sekali dan bercanggah dengan prinsip asas ketuhanan ilahiyah, prinsip-prinsip nubuwah kenabian dan perkara sam'iyat. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, segelintir umat Islam tidak mempunyai tasawur Islam yang benar serta gambaran Islam secara menyeluruh. Mudah terpengaruh dengan keterampilan dan kata-kata, mentaati guru tertentu secara melampaui batas, mencari jalan pintas mengerjakan agama dan mengikut telunjuk nafsu dan syaitan adalah antara punca utama umat Islam terjebak perbalahan dan terjebak dengan kesesatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada terpengaruh dengan sebarang perkara mengenai agama yang meragukan atau oleh mana-mana individu yang cuba menanam sifat ta'assub kepada dirinya ataupun orang lain. Jika ini berterusan, ia akan memberi kesan besar kepada agama Islam itu sendiri, umat Islam dan masyarakat seluruhnya. Untuk mengelakkan perkara ini terus menular, umat Islam hendaklah pertama, sentiasa memantapkan ilmu agama dalam diri dengan menimba ilmu daripada guru yang berpandukan Al-Quran dan hadis, serta menghuraikan mengikut pandangan ulama muktabar. Hadirlah ke masjid dan surau untuk belajar dari guru-guru agama yang diberi tauliah oleh Majlis Agama Islam Selangor. Yang kedua, ibu bapa hendaklah memberi kepahaman akidah, syariat dan menunjukkan akhlak yang terpuji kepada ahli keluarga masing-masing. Hanya tarbiyah dan didikan agama yang akan dapat membina benteng yang menghalang seorang itu terpengaruh dengan mudah dan sifat ta'assub melampau, seterusnya melakukan perkara kesesatan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Yang ketiga, masyarakat adalah mendapatkan penjelasan dan pandangan apa-apa jua perkara yang tidak jelas mengenai agama Islam kepada pihak berkuasa agama.
untuk kepastian dan kepahaman yang benar. Yang keempat, masyarakat juga hendaklah melaporkan aktiviti agama yang dibuat secara sembunyi dan kecil-kecilan di premis-premis selain daripada masjid dan surau kepada pihak berkuasa agama untuk siasatan, kerana agama Islam itu sifatnya terbuka kepada semua orang. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, siapa di antara kamu melihat satu kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya tidak sanggup, hendaklah dengan lisannya, dan sekiranya tidak sanggup, dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala menyebut hadis di atas menunjukkan kewajipan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan. Pengingkaran terhadap kemungkaran hukumnya wajib, kerana orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran menunjukkan imannya telah hilang dari hatinya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita menghayati perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, binalah benteng diri dengan kepahaman agama untuk mengelak terpengaruh dan ta'assub dengan sesuatu yang salah dan bukan daripada ajaran Islam sebenar. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa peka dengan persekitarannya dan merujuk kepada pihak berkuasa agama jika terdapat dakwaan atau kumpulan yang mirip kepada Islam dan meragukan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Surah Ali Imran ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Quli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.